Hai semua, dalam video kali ini saya akan tunjukkan kegunaan blank quiz. Okey, apa yang kita boleh soalan-soalan jenis-jenis soalan yang boleh disediakan dalam blank quiz. Okey, yang pertama sekali saya akan pilih blank quiz sebab saya nak buat setting untuk jawapannya sekali. Okey, setelah kita dapat keluar borang tersebut, okey, yang pertama sekali saya nak letak header. Okey, kita choose image. Okay, cikgu pilihlah image yang cikgu suka. Kalau cikgu ada gambar, cikgu boleh upload di sini. Okey, kadang-kadang kita boleh ambil daripada Canva di mana dia ada yang bergerak okey, animasi. Ataupun cikgu nak letak gambar cikgu sendiri, okey, tetapi saya pilih yang paling mudah lah, okey, saya ambil gambar dari sini. Okey, setelah itu, okey, yang seterusnya, okey, kita letakkan tajuk apa yang kita nak ajar. Okey, saya nak ajar tingkatan 4. Okey, tingkatan 4, saya nak buat ujian. Okey, ujian. Okay. Di sini mula-mula saya letakkan nama yang saya perlu collect data daripada anak murid saya kan. Lepas tu kita seperti biasa kita required, kita copy and then kita buat kelas. Okay. Sebab kita ngajar kalau beberapa kelas kena letakkan. Okey, di sini saya nak letakkan di sini cikgu tengok pilihan ni sebab ini adalah kelas dan kita tahu katakan kita mengajar 4 kelas. Saya pilih drop down, check box boleh. Okey, ke mana-mana boleh lah. Okey. Saya nak pilih drop down kali ni. Okey, drop down ni. Okey, jadi sekarang ni saya mengajar tingkatan 4 alpha contoh. Okey, kemudian 4 beta. Okey. Dan 4 delta, kita ada 4 gamma dan 4 perdana. Okey. Jadi ini adalah pilihan-pilihan yang budak yang perlu ada yang untuk memilih lah. Okey. Okey, jadi setelah kelas, okey, saya nak letak tajuk dahulu. Okey, apa tajuknya? Okey. Part 1. Okey, kita ada soalan part 1. Okey, bahagian 1. Kemudian saya nak cari kawasan soalan. Okey, soalannya saya ada save dalam Google Doc ataupun saya ada save soalan di dalam Word document. Saya pun akan pilih daripada sini. Saya buat right hand click. Lepas tu saya akan copy. Okey, saya copy je. Lepas copy, kita pun buat apa? Okay, kita ambil, kita balik kepada Google Form kita dan kita pastekan sahaja di sini. Okay, dan di sini kemungkinan dia tak berapa kena buat adjustment sedikit lah. Okay. Jadi ini soalannya, katakan contoh yang ni soalannya, dan saya nak bagi jenis soalan. Apa jenis soalan? Cikgu kalau letak, kalau pelajar perlu menulis jawapannya, kita pilih short answer. Dan kita boleh sediakan answer di sini. Katakanlah saya sediakan short answer di sini dan saya bagi markahnya ialah 2 markah. Jawapan yang saya perlukan ialah di sini. Contoh ini bukan yang betul dah ni maaflah saya tak dapat cari contoh yang baik di sini untuk dikongsikan kepada bersama. Contohnya saya nak jawapannya England. Setting di sini adalah sangat penting. Kalau cikgu letak jawapannya semua dalam capital letter, pelajar pun harus memberi jawapan dalam capital letter. Sekiranya mereka memberi dalam small case, apa yang akan berlaku? Dia akan dapat salah. Dia tak dapat point markah ni. Jadi sebaik-baiknya kan arahan ni perlu ditulis dalam bahagian mana, sila menggunakan punctuation yang
betul. Okey, jadi di sini saya kena baikilah jawapan saya kan. Okey, jadi saya nak England ni nama negeri, negara, jadi saya kena baiki sini. Okey, saya baiki kan. Jadi kalau kita ada beberapa pilihan, kita letaklah jawapan kat sini. Takutnya kadang tu budak tu memang letak kena huruf kecil sahaja ataupun tak mengikuti punctuation lah. Okey. Jadi saya terpaksa juga letak gini. Okey, kalau saya nak bagi betul lah. Okey. Tapi kalau cikgu tegah, jangan letaklah. Okey. Ini adalah pilihan. Okey. Jadi selepas tu kita letak done. Okey. Jadi bila pelajar jawab, sama ada England dengan capital letter ataupun small letter, mereka akan dapat jawapan betul. Seterusnya, okey, kita tengok pula contoh. Okey, saya nak copy juga daripada saya punya Google Doc ni. Okey. Okey, saya nak ambil contohnya sampai sini lah. Okey. Saya pun letak paste. Okey, dah paste dah. Okey, saya cut and paste. Sekarang ni saya nak bagi multiple choice. Multiple choice ni cikgu letaklah jawapannya A. Okey, summer camp. Okey, ni bahagian jawapan B pula. Okey, apa jawapannya? Main camp. C. Okey, saya nak letak waterfall. Jadi saya ada 3 option saja. Sekarang answer key pula ni. Okey, saya tekan kat sini, saya letak point. Lepas tu ini adalah jawapan yang betul contoh. Okey, dan saya letak done. Okey. Dan kemudian, okey, kita tengok pula contoh yang baru pula di sini. Okey, di sini, okey, seperti biasa, saya gunakan soalan yang sama. Okay, saya tak nak cut and paste, dah tunjuk dah kan. Jadi sekarang ni saya nak letak, okey, saya nak dia tulis dalam bentuk multiple choice grid. Okey, apa maksud multiple choice grid ni? Multiple choice grid ni, okey, saya ada jawapan di sini. Okey, katakanlah saya ni telah kosongkan bahagian ni. Okey, saya kosongkan di sini. Yang ini pun saya nak padam. Okey, saya padam. Okey, dan juga di sini. Okey. Telah berbuat, okey, yang ini adalah question number 1, ini adalah question number 2 dan ini adalah question number 3, betul. Okey, jadi saya letaklah soalan dia ni. Okey, jawapannya saya nak susun di sini. Okey, jawapannya disusun sini. Okey, yang pertama ialah camp, betul. Okey, saya letaklah okey, kemudian untuk soalan yang kedua tu kat saya letak sini. Okey. Okey, yang jawapannya untuk yang ketiga ni saya letaklah yang di sini pula. Okey. Dah selesai sini kolom. Okey, yang ini adalah nombor-nombor soalan yang perlukan jawapan jawapan yang untuk jawapan okey, nombor ini jawapan untuk nombor 2, nombor 3. Sekarang ni okey, saya letak untuk answer. Jadi kita letakkan markah point ni dan sekarang ni pelajar akan buat pilihan ni. Pelajar ni yang akan pelajar nampak ni. Okey, nombor 1 jawapannya ialah apa? Camp kan? Okey, jadi duduk di sini. Okey, untuk soalan kedua pula. Okey, jawapannya ialah beautiful. Saya tekan di sini. Dan untuk yang ketiga, okey, ni jawapannya ialah campsite. Okey, jadi done. Dah selesai dah. Jadi kita nak pastikan pelajar menjawab ke semua soalan. Jadi kita letak require a response in each row. Jadi kita letak kan. Okey. Itulah contoh-contoh jenis soalan yang cikgu boleh sediakan Okey, dan seterusnya okey, kita lihat pula bahagian add section.
Okey, bila saya buat extraction ni, dia akan okey, tadi saya buat part 1. Saya buat test pula ni ada part 2. Okey, part 2. Jadi dalam part 2 saya pun buatlah soalan seperti biasa. Okey, soalan-soalan yang tadilah saya guna pakai yang sama Okey, contoh nanti cikgu kena buat ikut kesesuaian cikgu lah. Jadi pilihannya juga adalah banyak jenis contoh pilihan. Okey, saya nak buat pilihan drop down pula kali ni. Okey, saya nak buat true. Okey. Suggestion ni dia dah bagi dah. Yang kedua tu adalah false. Okey, dah ada dah. Dia dah sediakan. Jadi sekarang saya nak sediakan jawapan pula. Saya tekan. Lepas tu katakan yang ni ada jawapan betul. Saya pun letak done. Okey, dah selesai dah. Okey, jadi soalan saya okey. Saya nak juga import soalan daripada Google Form yang lain. Saya nak tekan pula di sini. Okey. Import question. Jadi kita tengoklah soalan-soalan yang kita pernah buat. Okey, yang ni soalan-soalan yang saya pernah buat Okey, jadi saya nak ambil unit ni, saya pun pilih kat sini. Saya select. Lepas select, di sinilah contoh-contoh soalan yang saya nak ni. Okey, dia akan pilihkan. Saya nak soalan nombor 6, soalan nombor 7 dan soalan nombor 8. Okey, kemudian saya tekan import. Saya tidak perlukan ke semua soalan di sini Jadi saya pilih soalan yang saya nak masukkan untuk borang baru pula ni. Saya pun import. Bila import, okey, cikgu akan lihat ke semua soalan akan berada di sini dah. Okey, jadi sudahlah selesai borang kita dan apa yang penting sekali cikgu, okey, cikgu perlu lihat preview ni. Preview ni kita akan nampak okey apa bentuk soalan yang kita telah sediakan. Okey. Jadi kita tengok, kita letak next ni, okey, ke mana dia akan pergi. Tengok ni, cikgu bila tak jawab, budak tak boleh ke section yang seterusnya. Okey, jadi perlulah jawab. Okey, saya letak nama A. Okey, saya letak kelas A. Okey, dan yang ini saya tak letak required, jadi saya rasa saya memang boleh pergi ke seterusnya. Yang ni perlukan, jadi saya tak boleh juga ni, saya letaklah. Okey, apa-apa. Okey, tengok ni. Okey, dah mari okey, section 2, part 2 pula ni. Jadi dah siap dah. Okey, dan saya dah rasa puas hati dengan borang saya. Okey, saya akan balik kepada form. Saya akan tukar kepada setting. Setting ini sangat penting cikgu. Okey, kalau murid-murid cikgu semuanya berada di dalam Google Classroom, mempunyai akaun MOE, tidak ada masalah. Tetapi berlaku masalah mereka menggunakan email biasa. Bila email biasa, kita kena uncheck bahagian ini. Okey, yang penting sekali ialah kita kena uncheck bahagian ni dan kita pilih limit to one response. Okey, boleh edit after submit. Okey, kita letak dan cikgu nak mereka mendapat markah okey immediately selepas buat ujian itu, cikgu tick bahagian ni. Kalau rasa tak perlu, cikgu nak bagi jawapan dia mereka kemudian, cikgu kena collect email lah. Okey, jadi saya ikut cita rasa cikgu okey, masing-masing okey, jadi sekarang saya akan save. Mesti save cikgu, mesti save. Okey, saya rasa borang kita dah selesai. Apa yang saya tertinggal ialah tajuk. Okey. Tajuk okey. Form 4 test. Okey, dah selesai dah.